Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi kita tadabbur al-harian, tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama telah memasuki muka surat yang ke-64 insya-Allah. InsyaAllah harapnya kepada semua sahabat-sahabat semua yang berada bersama-sama dengan kita pada kali ini untuk membuka mushaf, untuk bersama-sama meneliti, melihat apakah ayat yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Moga-moga dengan adanya mushaf ini akan memudahkan kita untuk memahami lebih lagi apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini, insya-Allah. Jadi kita berdoa moga-moga Allah SWT jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita sentiasanya, insya-Allah, setiap hari sebelum kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ayat ni 109 sehingga ayat 115 daripada surah Al-Imran. Al-Imran, insya-Allah, sekali lagi muka surat 64. Saya akan bacakan sedikit insya-Allah untuk mendapat keberkatan daripada sesi kita pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Pendek saja saya baca hari ini, insya-Allah. Jadi ayat ini sebagaimana biasanya apabila kita jumpai ayat yang menyebutkan walillah, bagi Allah lah, bagi Allah lah, bagi Allah lah, apa ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi, bagi semuanya adalah lillah, disebutkan macam tu kan. Jadi ayat yang begini yang menyebutkan lillah ini, tafsir Jalalain telah menyebutkan bahawa, ataupun juga dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan bahawa maksud lillah ialah tiga perkara, iaitu milik Allah. Apa yang dimaksudkan dengan milik Allah ni, iaitu yang pertamanya adalah mulkan, dan yang keduanya adalah khalqan, dan yang ketiganya adalah abidan. Iaitu tiga perkara bila sebut lillah, iaitu milik Allah. Apa milik Allah? Yang pertamanya adalah kepunyaannya lah, kepunyaan Allah Ta'ala sahajalah, semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu yang pertama. Yang keduanya ialah khalqan, kejadian, maknanya semua ni adalah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan menjadikan apa sahaja yang ada di langit ada di bumi. Yang ketiganya abidan, semua itu adalah berharap, memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sepatutnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Abidan, hamba artinya. Jadi artinya sini ialah bahawa apabila disebut milik Allah, lillah, artinya ialah sebenarnya ketiga-tiga ni adalah terkandung dalam tu, iaitu mulkan wa abidan wa khalqan, ataupun kita kata mana-manalah dulu kan, tapi makna ketiga-tiga tu terungkai di dalam perkataan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa-apa di langit, apa-apa di bumi, semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah ciptaan Allah, semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu wa taala sebut wa ilallahi turja'ul umur. Al-umur, semua perkara, semua apa saja, turja'u ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kembali kepada Allah ialah dia ni adalah kembali tu masir, semuanya tak boleh lari, semua akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maknanya walaupun hebat mana, walaupun kita kata dia sombong apa saja pun, dia akan akhirnya kembali kepada Allah juga. Dia tak boleh lari kan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi huwal hakim huwal mutasarrif, kata Ibn Kathir, wal hakim huwal mutasarrif fid dunya wal akhirah. Dialah penentu, sepatutnya dialah kan, sepatutnya maknanya manusia sepatutnya mengakui, sepatutnya dialah penentu, dialah yang membuat apa saja kan, bertindak apa saja pada apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Itu adalah ayat yang pertama kita pada pagi ini, iaitu ayat 109. Kita tengok selepas daripada itu ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia datang kemudian, walaupun maknanya apa ni, kita katakan umurnya pendek kemungkinannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita semua. Sebab tu Allah Taala menyebutkan sini kuntum, kamulah kan, khair ummatin, sebaik-baik umat.
setengah ulama-ulama tafsir kata, tengok walaupun umat Nabi Muhammad ni amalannya sedikit, tetapi Allah Ta'ala gandakan, tak sebagaimana yang diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Kenapa kelebihan-kelebihan ini? Adalah kelebihan ini dikatakan adalah kerana Nabi Muhammad SAW tu. Jadi itu adalah kelebihan kita ni, seolah-olahnya menumpang menumpang apa yang Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad ke atas Nabi-Nabi yang lain semua sekali. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad ini mendapat juga kelebihan tersebut. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah dapat memasuki syurga, 70,000 memasuki syurga, dan setiap 1,000 tu dapat pula 70,000 daripadanya, dapat memberi syafaat, dan begitulah seterusnya, berganda-ganda. Itu kelebihan. Dalam satu hadis diriwayatkan di atas mimbar, Nabi pernah ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, apakah sebaik-baik manusia? Siapakah khairun nas, dia kata. Jadi Nabi SAW pun menyebutkan selepas daripada tu, iaitu apa? Nabi kata, akra'uhum wa atqahum lillahi wa amuruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkari wa asiluhum lirrahimi. Nabi kata. Jadi Nabi SAW, jadi banyak hadis ni, antaranya ialah hadis yang saya bacakan tadi tu, iaitu Nabi berkata, menjawab orang yang bertanya di atas mimbar tu. Nabi duduk di atas mimbar, bukan orang tu di atas mimbar. Jadi Nabi SAW berkata, iaitu yang paling membaca di kalangan mereka, iaitu paling banyak membaca Quran, yang paling banyak memahami Quran, yang paling banyak mendapat daripada Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian wa atqahum, orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan kemudian orang yang paling banyak amal ma'ruf dan juga nahi munkar, dan kemudian orang yang paling menghubungkan silaturahim. Jadi ada banyak hadis, hadis ini melengkapi antara satu sama lain kan. Jadi apa yang kita baca dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menonjolkan kenapakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang paling hebat ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sini sifat mereka ialah kerana ada, iaitu sifat ini, iaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ni mendapat kelebihan, umat Nabi Muhammad mendapat kelebihan, iaitu menjadi khairu ummatin. Dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan ukhrijat linnas, ukhrijat uzhirat, dizahirkan, maknanya lebih tinggi maknanya. Jadi ataupun ada makna yang diberikan oleh ulama, dia kata dikeluarkan untuk manusia, maknanya ni kita ni special daripada banyak-banyak ni. Allah Ta'ala pilih kita, tetapi dengan syarat kita ni tak akan menjadi sebaik-baik umat jika sekiranya, maknanya semua orang tak sama. Memang walaupun kita ni umat Nabi Muhammad semua kan, tapi umat Nabi Muhammad yang bagaimanakah yang akan mendapat kelebihan ini, mendapat kelebihan apa? Khairah ni, baik ni. Tak semua bila kita ni umat Nabi Muhammad maka kita ni akan jadi hebat, menjadi baik, tak. Kita ni Allah Ta'ala nak jadikan baik, nak jadikan terbaik, tapi dengan syarat dengan syarat. Syarat apa? Allah Ta'ala sebut sini ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bila kita ni melakukan usaha ni, usaha apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kita boleh sebutlah apa-apa sajalah kan, pendakwah ke, penyeru ke jalan Allah Ta'ala ke, orang yang berjihad ke kan. Maknanya seorang yang mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, diberikan untuk apa? Amal ma'ruf dan juga nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar ni boleh jadi macam-macam bentuk kan, dengan menyebarkan Islam, dengan menceritakan kepada orang kebaikan-kebaikan Islam, dengan menyampaikan Islam kepada orang yang belum Islam lagi, dengan berjihad, apa saja itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata yang ketiganya ialah wa tu'minuna billah, dengan syaratnya selepas daripada, maknanya bukanlah amal ma'ruf nahi munkar tapi mereka dia tak beriman, tak. Dan wa tu'minuna billah, akan beriman. Jadi beriman, amal ma'ruf nahi munkar, maka dengan ketiga-tiga perkara itu maka kita akan mendapat gelaran ataupun mendapat title ataupun mendapat pangkat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu apa? Khairu ummatin. Jadi insya-Allah kan, mari kita cuba insya-Allah sama-sama kita semua untuk mencapai perkara ni kan, supaya jadi kalau kita belum lagi amal ma'ruf nahi munkar, kita ceburkan diri kita bersama-sama kan. Walaupun manusia ni kata apa-apa pun kepada kita kan, kata kita ni nak jadi ustaz ke, nak jadi ustazah ke, nak jadi apa pun kan, terpulanglah kepada mereka. Yang penting ialah itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak uji kita. Tak perlu kepada ilmu yang banyak sebenarnya kan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ni tak perlu nak jadi orang yang hebat dalam agama, tak kan. Kita memang dah hebat dah kan, kita umat Nabi Muhammad, maka kita dah hebat dah kan. Jadi oleh kerana itu sedikit ilmu
kita sampaikan. Balighu anni, Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat saja, satu ayat Quran ke, satu ayat apa kan, satu perkataan ke, tapi walaupun sedikit. Jadi kerjalah kan. Jadi dan kalau kita tak mampu juga, buatlah sekadar kita tak mampu juga, berilah sokongan kepada orang yang nak buat kerja amar ma'ruf nahi munkar ni. Jangan kita peli mereka, jangan kita jatuhkan mereka, kita jangan tak support mereka. Support teruskan apa yang kita mampukan. Di antaranya contohnya sebagai kita, ialah kita sebarkan kebaikan-kebaikan dengan memberi link. Contohnya kan, memberi link apa? Link ni kita buat ceramah, kita buat apa benda kan, orang ceramah, tak kira siapa saya ceramah kan, kita sebarkan. Itu kemampuan kita kan, bukan susah pun. Daripada kita ni kan duduk berceloteh kan, duduk letakkan apa-apa saja di media sosial kita kan tentang diri kita, tapi letakkan kebaikan, sebarkan kebaikan. Allah SWT terus berkata itu, walau amana ahlul kitab. Selepas tu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cerita pasal ahlul kitab sekarang jadi kan banyak sebelum daripada ni. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah ahlul kitab ni beriman, iaitu orang Yahudi dan Nasrani lah kan, kalaulah mereka ni beriman, lakana khairul lahum, kalau mereka masuk Islam lah katanya, nescaya iman itu adalah lebih baik untuk mereka. Mereka tak tahu ke beriman kepada Nabi Muhammad lah maksudnya. Tapi Allah Ta'ala kata, minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun, akhirnya ada di kalangan mereka ni beriman. Maksudnya ialah seperti Abdullah bin Salam sebagai contoh kan, iaitu dan kawan-kawan dia lah kan yang masuk Islam. Mereka Yahudi lepas tu masuk Islam. Mereka ni Kristian, ada yang Kristian kemudian masuk Islam, seperti orang Najran. Alhamdulillah sekarang kan Najran dulu masyhur sebagai orang Kristian, kan tempat orang Kristian di zaman Nabi SAW. Sekarang ni Masya Allah, semua orang Najran adalah orang Islam sekarang ni, Masya Allah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, ada di kalangan mereka yang telah beriman, ada di kalangan mereka yang telah mengakui kenabian Nabi, kerana mereka tahu dalam kitab mereka tu ada sebut perkara ni kan. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan, wa aksaruhum al-fasikun, kebanyakan daripada mereka ni fasik. Fasik sini bukan fasik makna fasik Islam, tapi fasik di sini dalam tafsiran kata ialah al-kafirun. Kebanyakan daripada mereka ni rosak. Allah Ta'ala katakan rosak tu maksudnya rosak kafir, maknanya jahat, tetap juga kan, berdegil juga, nak jadi tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah, jadi kita lihatlah atas dunia pada hari ini kan, majoriti daripada orang-orang Kristian, majoriti orang-orang Yahudi adalah tidak terima Islam. Dan bukan sekadar tak terima Islam, tapi mereka berusaha buat perkara-perkara, macam-macam perkara-perkara pula kan, untuk merosakkan Islam, untuk menghancurkan orang Islam dan sebagainya. Seterusnya Allah Ta'ala kata, lan yadurrukum, mereka cuba untuk merosakkan Islam, tetapi ingatlah, lam yadurrukum, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala memberi jaminan, menjamin kita ni, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahawa walaupun apa saja usaha mereka, lam yadurrukum, mereka tak akan dapat memberi mudarat kepada kamu. Mereka tak akan dapat merosak. Memberi mudarat apa situ? Ulama tafsir kata bukanlah maknanya mudarat situ ialah mudarat maknanya tak boleh menyakitkan kita. Kita tengok apa yang berlaku kan, orang kafir, orang musuh-musuh Islam menyakitkan kita. Kita tengok kan di Palestin ke di mana kan, mereka ni membuat macam-macam perkara-perkara yang menyakitkan orang Islam. Tu berlaku tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan illa adza, melainkan azza. Mereka tidak akan boleh memberi mudarat kepada kamu. Maksud sini ialah memberi mudarat ni merosakkan agama kamu. Mereka tak boleh nak rosakkan Islam. Walaupun mereka kata dapat memurtadkan ramai orang Islam, tapi Islam tetap juga menang. Islam tetap juga Islam tetap juga terpelihara. Itu walam yadurrukum illa adza, melainkan mereka boleh buat ialah mereka boleh azza. Azza ni makna perkara yang menyakitkan. Sama ada menyakitkan tu dengan mulut, merosak makna cuba untuk mengatakan macam-macam terhadap Islam, terhadap kamu dan sebagainya, ataupun merosakkan fizikal, mungkin boleh menyeksa kamu dan sebagainya, tapi mereka tak boleh menghancurkan Islam. Lam yadurrukum, Islam tetap juga akan terpelihara sampai akhir zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqi. Nabi SAW dah beri janji dia akan tetap ada kan. La tazalu ta'ifatun min ummati, daripada umatku satu grup ta'ifah daripada umatku yang akan berpegang kepada Islam ni. Jadi maknanya lam yadurrukum, mereka tak akan dapat menghancurkan Islam habis-habisan, tak ada kan. Mungkin yang lain ada, ada mungkin agama-agama lain ada kan, tetapi Islam mereka tak akan mungkin akan dapat buat macam tu.
Jadi lam yadurrukum illa adza wa ay yuqatilukum yuwallukumul adbar. Kalau mereka ni nak memerangi kamu, Allah Ta'ala bagi jaminan kan. Yuwallukumul adbar. Mereka akan kalah. Yuwallu ni maknanya berpaling, adbar ni belakang. Tapi maksudnya ialah sini ialah munhazimin. Allah Ta'ala kata, kalau mereka nak memerangi kamu, mereka akan tetap kalah. Tapi ingat situ ialah kamu. Allah Ta'ala beri jaminan untuk membantu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ni, mungkin kita kata kita ni orang Islam, tapi kalau kita ni tak berpegang kepada Islam, Allah Ta'ala tak jamin. Sebab itulah banyak kekalahan kadang-kadang berlaku kan kepada orang Islam. Kenapa mereka kalah? Ialah apabila mereka ni membuat satu perkara yang menyalahi Islam. Kalau mereka ni berpegang kepada Islam, mereka akan menang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi dah, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Itu memang Allah Ta'ala dah beri jaminan. Tetapi kalau kamu tak tolong, kamu ni dah buat macam-macam kan. Jadi sebab tu kita tengok kan, bibit-bibit dia perang Badar, bibit-bibit dia perang Hunain, bibit-bibit dia perang Bala Asy-Syuhada di Perancis kan. Apa yang berlaku ni, kita tengok kan, kekalahan seolah macam kekalahan orang Islam, kekalahan. Tapi bila kalah ni mesti ada sebab. Mesti ada sebab itu kan, dalam tu kan, yang menyebabkan kekalahan tu. Jadi sebab itulah kita ni kena, kita kalau nak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita ni betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Salahuddin dia tak akan benar akan pergi berperang orang-orang yang tak qiyamul lail. Dahsyat sampai qiyamul lail. Jadi maknanya kan, kalau perkara-perkara saja kan, seperti khalifah kan, bila menghantar tentera dia kata apa kan, innama tuqatilunal adu ataupun innama tuqatilunal a'da bi a'malikum. Kamu sedang nak pergi berperang berperang dengan musuh, ialah sebenarnya bukan dengan senjata kamu, bukan menggunakan senjata kamu, tapi menggunakan amalan kamu. Jadi kalau amalan kamu ni tak kuat, amalan kamu ni tak betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu akan kalah. Seolah-olah kamu tak ada senjata, walaupun kamu bawa senjata yang hebat. Jadi sebab itulah kita tengok sekarang kan, pada hari ini kan, ramai orang Islam kan yang kalah. Kenapa? Kerana kekuatan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat lemah kan. Jadi seolah-olah macam senjata mereka. Jadi orang kafir, Allah Taala memanglah serahkan kepada senjata mereka. Tapi sebagai mukmin, kita orang mukmin, Allah Taala bukannya serah kita pada senjata kita kan, tapi pada nombor satu ialah iman dan juga amalan kita dan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata ialah yuwallukumul adbar summa la yunsarun, dan kemudian mereka tidak akan ditolong. Orang kafir tak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya ialah menyebutkan bahawa orang-orang ahli kitab ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Kristian ini, Allah Ta'ala kata akan tetap dihina. Dan secara khususnya setengah ulama kata ialah ayat ini adalah tentang orang Yahudi, iaitu orang Yahudi ni di mana saja mereka akan dihina. Memang betul-betul berlaku kan, di mana saja. Dulunya mereka ni bertempiaran kan, dipecah-pecahkan, duduk di negara, ada di Amerika, ada di Rusia, ada di Argentina, ada di Iran, ada di India, ada di Afrika, bertempiaran, pecah-pecahkan. Dan mereka di mana saja mereka akan dihina, mereka akan dimarahi, mereka akan tidak disukai oleh manusia kerana kejahatan mereka, kerana mereka ni selalu tidak kalau buat perjanjian, mereka tak akan ikut perjanjian tu kan. Adalah mereka akan pecah. Kalau buat gencatan senjata, tak ada lah tu kan, mereka punya ni. Itu memang sifat mereka daripada dulu lagi Allah Ta'ala sebut sini kan, bahawa sebab itulah mereka ni duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu. Sukifu maknanya berada, wujidu, di mana saja mereka berada, mereka akan dizillah, dihina. Kemudian Allah Ta'ala kata kecuali dengan dua benda. Dengan dua benda, yang pertama apa? Illa bihablim minallah. Kata sebahagian besar ulama ialah bihablim minallah ini, kecualilah mereka ini masuk Islam, mereka ni menurut Islam, mereka ni menjadi Muslim. Kalau mereka menjadi Muslim, barulah hilang perkara itu. Tapi itu nombor satu. Yang keduanya ialah wahablim minan nas, dengan hubungan dengan manusia. Maksud hubungan dengan manusia ni ialah mungkin mereka akan berada di dalam negeri Islam dan mereka patuh kepada apa yang telah mereka janjikan. Jadi kalau macam tu barulah. Jadi ada setengah-setengah ulama telah menafsirkan ayat ni dengan apa? Iaitu dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hubungan dengan manusia.
maknanya ialah vertical dan juga horizontal. Jadi maknanya dua-dua ni adalah penafsiran-penafsiran yang dibuat oleh para ulama yang kita insya-Allah tak jadi masalah kan. Insya-Allah kita boleh gunakan. Jadi maksudnya ialah orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi, orang Kristian ni, mereka ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan janji ni. Dan begitulah juga orang Islam Kalau kita Islam, kita ada hubungan dengan Allah tapi dengan hubungan manusia kita ni dahsyat, maka tak jadi juga Jadi itulah penafsiran-penafsiran yang boleh kita gunakan. Sebab apa? Maknanya adalah ammah, umum maknanya kan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihimul maskanah. Dan Allah Taala kata mereka ni akan kembali maknanya kalau pergi mana-mana pun mereka akan tetap juga akan dimarahi, dimurkai bi ghadabin min Allah. Jadi bila sebut ghadab ni, kemurkaan ni artinya orang Yahudi. Maghdubi alaihim, mereka ni akan dimurkai, waduribat alaihimul maskanah. Sekali lagi kan Allah Taala sebutkan maskanah, kehinaan lagi. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya. Sebab itulah setengah ulama, majoriti ulama kata ayat ni adalah untuk Yahudi. Kenapa? Yang membunuh nabi-nabi ni adalah orang Yahudi. Sebab Nabi orang Kristian, mereka tu datang selepas Nabi Isa. Selepas daripada Nabi Isa, mereka ni tak bunuh Nabi-Nabi. Yang banyak membunuh Nabi-Nabi tu yang kita ceritakan dalam surah Al-Baqarah dulu kan, iaitu orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, Allah Ta'ala kata zalika, yang demikian itu hukuman Allah itu adalah kenapa? Kerana mereka ini kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang pertama, kufur dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tahu Nabi Muhammad itu betul tapi mereka kufur. Kemudian yang keduanya ialah wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Mereka ni bunuh para nabi-nabi. Betapa banyak nabi-nabi, betapa banyaknya orang-orang yang soleh, betapa banyak orang yang menegur mereka kan, betapa banyak kan kita kata yang kita bacakan dulu kan, sampai ratus-ratus kan yang mereka bunuh ni kan. Bukan sedikit. Tak boleh ditegur mereka ni kan. Walaupun tegur kejahatan mereka, mereka akan bunuh orang yang menegur pula kan. Jadi Allah SWT sebut ni, iaitu wa yaqtulunal anbiya bighairi haqqin zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Zalika bima asaw yang demikian itulah kerana mereka ni mereka ni durhaka, mereka ni mencabul hukum Allah Subhanahu Wa Taala, wa kanu ya'tadun, dan mereka ini adalah melampau iaitu dengan menjadikan yang halal itu haram, menjadikan yang haram itu halal. Pandai-pandai lah kan, ya'tadun, melampau mereka ni. Kemudian kita masuk kepada hizib yang baru apabila kita mendengar cerita-cerita ni kan, maka kita pun rasa Yahudi dan Kristian ni memang dahsyat, memang teruk tak? Tapi selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita balik bahawa mereka ni, walaupun kita dengar mereka ni dahsyat macam tu kan, mereka ni sebenarnya taklah sama, bukanlah maknanya semua macam tu gitu kan. Semua mereka ni, walaupun Allah Taala kita macam dahsyat lah, Yahudi Kristian ni memang teruk kan, tapi laisu sawa. Allah Ta'ala kata laisu sawa, sungguh pun begitu, maknanya mereka ni taklah sama. Bukan semua macam tu laisu sawa. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan kita pada hari ini, kita tengok kan maknanya kebahagiaan mereka ni mengikut kelompok-kelompok mereka yang tertentu kan. Ada yang macam ni, ada yang macam tu kan. Tapi kemungkinan masa kita sekarang ni, mereka mengikut satu grup yang tertentu Grup tu adalah grup yang jahat, jadi mereka pun ramai-ramai sokong. Tapi taklah semua sokong, taklah semua jahat taklah semua. Maknanya ada di kalangan mereka ni yang baik, ada taklah. Tapi ada tu bagaimana? Kita janganlah pukul rata, kita kata baik tu ramai, tak juga kan. Allah Ta'ala kata laisu sawa. Mereka ni mereka laisu taklah sama. Laisa tu tidak Jadi laisu sawa, mereka tu taklah sama. Min ahlil kitab ummatun qa'imah. Ada di kalangan ahli kitab ini umat yang qa'imah. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu umat yang qa'imah, yang berdiri. Makna berdiri sini, berdiri apa? Qa'imah iaitu yang berdiri menegakkan kebenaran. Maknanya ulama tafsir kata seperti Abdullah bin Salam lah. Jadi Abdullah bin Salam ni selalu kita jumpa kan. Maknanya kalau contohnya Abdullah bin Salam, sebab dia memang orang yang paling hebat lah di kalangan orang Yahudi ni. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan dia seorang saja, ramai juga sahabat-sahabat yang lain kan, yang telah menjadi sahabat yang beriman yang telah tak mau terimalah perbuatan kejahatan orang-orang Yahudi itu yang menutup bahawa Nabi Muhammad itu adalah sebenarnya Nabi. Tapi majoriti mereka adalah mengikut
geruk Yahudi tu tak menjadi seperti Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini, mereka inilah yang dimaksudkan min ahlil kitab ummatun qaimatun, yang berdiri, kalau kita kata berdiri menegakkan kebenaran. Kemudian apa lagi? Allah Ta'ala puji mereka, yatluna ayatillah, mereka ini membaca ayat-ayat Allah. Kemudian ana al-laili wa hum yasjudun, pada waktu malam, maknanya ana al-laili maknanya sepanjang malam, maknanya banyak masa, maksudnya banyak masa waktu malam tu mereka ini adalah wahum yasjudun, mereka ini dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud maksudnya mereka ni sembahyang maksudnya. Jadi Allah Ta'ala puji mereka, maknanya ada juga di kalangan mereka ni yang baik-baik, yang benar, yang masuk Islam, dan kemudian mereka ni menunaikan solat dengan baik, masya-Allah kan. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya taklah sebagaimana sebahagian daripada umat Islam kita pada hari ini setengah tu beriman, kata beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi tak melaksanakan ni. Maknanya kita ni tak melaksanakan betul-betul lah Islam kan, walaupun kita ni beriman. Tapi Allah Ta'ala puji kan, orang-orang Yahudi ni seperti Abdullah bin Salam yang masuk Islam, kemudian tu mereka bukan sekadar, tapi mereka ni sembahyang malam, mereka ni membaca Quran, kemudian mereka ni amar ma'ruf, kemudian mereka ni nahi mungkar kan. Kemudian lepas tu wa yusari'una fil khairat, Allah Ta'ala puji lagi sifat yang sepatutnya ada pada kita juga, iaitu yusari'una fil khairat, bersegera pada kebaikan. Maknanya tak adalah tangguh-tangguh kan. Kalau kita ni menangguh-nangguh ni adalah satu sifat yang tak baik kan, menangguh untuk kebaikan. Tapi kalau segera kita nak cepat kan. Kalau kita benda-benda kita kata ada ini cabutan bertuah ke, ataupun ada offer di sana kan, kita akan cepat-cepat pergi kan, pergi supermarket ke, pergi ke mall mana ke kan. Sebab apa? Ada offer, takut habis barang tu. Tapi kalau khairat, kita tak berlomba-lomba. Itu adalah kelemahan kita kan. Jadi sepatutnya yusari'una fil khairat wa ulaika humus solihin. Allah Ta'ala kata wa ulaika minas solihin, mereka itu adalah orang-orang yang orang soleh, minas solihin, itu yang Allah Ta'ala. Tapi ada di kalangan mereka, bukan ada, banyak di kalangan mereka laisa bisolihin, mereka ni tak soleh. Allah Ta'ala puji ni, Allah puji ada di kalangan mereka yang soleh, iaitu tapi mestilah melaksanakan apa-apa yang disebutkan oleh yang kita bacakan tadi. Seterusnya ayat yang terakhir, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Dalam ayat ni ada dua bacaan, ada dua kiraat. Kiraat yang pertama ialah dengan yaf'alu. Ada kiraat yang kedua dengan taf'alu, dengan ta, bukan ya. Jadi dua-dua tu adalah kiraat yang kita sebutlah kiraat 7 tu kan, kiraat 7 tu kan. Jadi ada yang membaca ni yaf'alu, taf'alu, ada dengan ta, ada dengan af. Jadi maknanya kalau ta tu kamu, ataupun kalau ta tu ialah kalau ya tu ialah mereka tadi tu. Mereka tu yang orang beriman seperti Abdullah bin Salam tadi tu, orang Yahudi yang beriman, orang Kristian yang beriman. Jadi wama yaf'alu, apa-apa saja yang mereka baik buat, min khairin, daripada kebaikan, falan yukfaruh, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak hilang pahalanya. Tapi kalau baca wama taf'alu, apa-apa yang kamu buat daripada kebaikan, maka kamu pula, kamu mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kan, orang yang menjadi Islam, apa-apa saja kamu buat, Allah Ta'ala kata falan tukfaru. Jadi kalau tak di sana, tak di sana. Kalau ya sana, ya sana. Jangan satu ya, satu tak tu ya, jadi pening. Jadi makna jadi lari. Jadi kalau jadi Allah Ta'ala kata wama taf'alu, kalau nak sebut taf'alu dalam qiraat tu ialah apa yang kamu buat min khairin, Allah Ta'ala falan tukfaruh, maka kamu tidak akan disia-siakan, kamu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alimun bil muttaqin, Allah tahu siapa yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa kan, insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kita daripada orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minas solihin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang soleh, kami ini menjadi orang-orang yang muttaqin, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala akan beri keberkatan kepada kita dengan usaha kita yang sedikit ini. Dan jangan lupa insya-Allah, dan terima kasih kepada semualah yang telah membantu untuk menyebarkan. Kemungkinan kita tak mampu untuk menyebarkan sendiri kan dengan baik, dan masya-Allah kan, setelah daripada persatuan
Pertubuhan Muslim Proaktif telah mempromosikan video kita ni, Masya Allah kan, ramai sangat orang-orang yang telah dapat bersama-sama dengan kita kan, yang dapat mengikuti sesi kita ni, Masya Allah kan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguhkan majlis ilmu kita pada pagi ni dengan kita membaca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.